Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya, Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita pada malam yang mulia ini untuk kita bertemu kembali, untuk kita berada lagi di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati Tuan Imam barisan ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tuan-tuan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ni kita menyambung kembali pengajian ataupun kuliah kitab Tauhid kita, yang mana kita berhenti dulu last yang saya ingat, yang saya tanda di kitab Misbahul Munir kita ni, hukum akal. Jadi kita pun sudah habis ataupun selesai pada bab hukum akal, tuan-tuan, puan-puan yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk, insyaAllah kita akan masuk pada huraian yang kelima. Kitab Jawi saya ni muka surat 13, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Sebelum tu kita refreshkan kembali huraian kita ataupun pembelajaran kita yang sebelum ini, hukum akal. Jadi hukum akal, tuan-tuan, sebagaimana yang kita dah maklum, ada 3, iaitu wajib, mustahil dan juga harus. Wajib, mustahil dan juga harus, ataupun jaiz bahasa Arabnya, bahasa Melayu kita harus. Jadi hukum akal ni apa? Hukum yang ditentukan oleh akal, hukum yang menjadi penentu kepada hukum tersebut adalah akal. Ini akal kita itu yang menentukan, akal kita itu yang memutuskan kepada sesuatu perkara. Suatu perkara, yakni perkara yang kita nak putuskan tersebut. Itu dia panggil hukum akal. Misalan, contoh kita bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kata apa? Wajib. Wajib ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Wajib adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib Allah ta'ala bersifat dengan kekal. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sedia kala, kidam. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan hayat, hidup. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kuasa, kudrat. Wajib Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan kehendak, iradat. Dan sekalian sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kita katakan wajib itu adalah wajib pada akal, wajib pada hukum akalnya. Akal kita yang menentukan. Baik tuan-tuan, itu yang kita katakan ataupun kita fahamkan dengan hukum akal. Jadi ilmu tauhid yang kita belajar ini, ilmu tauhid sifat 20 lah, kita katakan sifat 20 yang kita belajar ni, sifat ada 20 sifat. Ini sangat berkait rapat dengan hukum akal lah.
Dia tak berkait dengan hukum adat, tak berkait dengan hukum syarak. Dia ada kaitan, cuma yang spesifiknya kita nak bahas ni hukum akal. Bila sebut wujud tu wajib. Sifat wujud tu, sifat ada tu sifat yang wajib bagi Allah. Wajib apa? Wajib pada akal. Wajib pada hukum akal. Bukan wajib di situ wajib pada hukum syarak, bukan wajib di situ wajib pada hukum adat. Itu bukan bahasanya. Bila kita kata Allah Subhanahu Wa Taala wajib mempunyai sifat hayat, wajib Allah Taala itu hidup, maka wajib itu wajib apa? Wajib pada hukum akal. Ini yang kita bahas ni, baik tuan-tuan. Kemudian kalau kita dalamkan sedikit, kita nak dalamkan sedikit supaya kita dapat lebih luas lagi maksud hukum akal yang disebut oleh ulama. Bila kita buka dalam kitab-kitab Arab, dia kata hukum akal itu wajib, mustahil dan juga jaiz harus. Itu secara umumnya, secara umum ataupun secara langsungnya. Tapi kalau kita bahas dari dalam sikit, sebenarnya hukum akal itu bukan wajib sebenarnya, tapi dia panggil wujub. Wujub, istihalah, jawaz. Beza sikit ya, tuan-tuan. Wujub, istihalah dan juga jawaz. Wajib jadi wujub, mustahil jadi istihalah, jaiz jadi jawaz. Ada tu yang wajib, mustahil dan juga jaiz, itu dia panggil muta'allaq bagi hukum akal. Hukum akal itu sendiri dia panggil wujub. Hukum akal itu sendiri istihalah. Hukum akal itu sendiri jawaz. Adapun wajib, mustahil dan juga jaiz tadi itu adalah benda ataupun sesuatu yang dihukumkan dengan hukum akal. Itu macam pening sikit tuan-tuan, tapi tak pening, insya-Allah. Slow-slow kita fahamkan. Baik tuan-tuan. Dan inilah huraian-huraian disebut di dalam kitab-kitab, dan huraian inilah dihuraikan oleh para guru-guru kita lah. Saya hurai ni bukan saya hurai dengan kepala otak saya tidak, bukan dengan kefahaman sini. Inilah yang dihuraikan oleh guru-guru kita yang sebelum kita, dan itu dihurai daripada gurunya sampailah kepada ulama-ulama dulu huraiannya itu, dan itulah disebut-sebut dalam kitab. Baik tuan-tuan. Jadi apa beza dia wujud dan wajib? Ini kita nak bahas beza sikit, tak apa. Kita nak masuk sikit nak bahas. Wujud ini kena kepada hukum akal tersebut. Adapun wajib benda yang dihukumkan. Jadi melihat kepada benda dihukum tadi, kita kata adanya Allah, kita kena kata wajib. Sebab apa? Hukum akal menghukumkan kata adanya Allah Ta'ala itu adalah wajib. Jadi wajib yang adanya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala bersifat dengan kudrat, Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, itu dia panggil wajib. Adapun hukum akal, akal tu di mana? Di kita ni lah. Hukum yang ada kat kita ini dia panggil wujud. Adapun benda yang dihukumkan, kata Allah Ta'ala ada, kata wajib Allah Ta'ala bersifat kudrat, wajib Allah Ta'ala hidup, itu dia panggil wajib, bukan wujud. Boleh beza tuan-tuan? Jadi wajib itu benda yang kita hukumkan. Adapun hukum akal, iaitu ada dekat akal kita ni, diri hukum itu dia panggil wujud. Diri hukum itu dia panggil istihalah. Diri hukum itu dia panggil jawaz. Adapun benda yang dihukumkan dengan hukum ini, dia panggil wajib, dia panggil mustahil, dia panggil jaiz, harus. Itu tuan-tuan. Itu sedikitlah tentang pembahasan. Kita nak refresh balik. Saya pun kalau tak refresh lupa juga lah. Baik. Ada pilihannya, kita secara umum kita dah faham lah. Bila sebut hukum akal, tahu dah wajib, mustahil dan jaiz. Dan itu pun tak salah. Bukan saya kata salah tuan-tuan bila kita sebut. Bila orang datang tanya dekat kita hukum akal ada berapa, kita kata ada 3 apa? Wajib, mustahil, harus. Betul dah. Dan dalam Ummu Barahin, Imam Sanusi tuan-tuan, memang dia sebut dalam kitab Ummu Barahin, hukum akal itu wajib, mustahil dan jaiz.
Padahal ikut hakikatnya itu bukan hukum akal, itu muta'allaq hukum akal. Tapi ulama kata kerana itu nak sebut secara umum dah. Bila sebut wajib kita faham dah itu wujub. Bila sebut mustahil kita faham dah istihad. Bila sebut jaiz kita faham dah benda itu jawaz. Itu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita sambung tajuk baru malam ni insya-Allah. Baik, kata musannif rahimahullah taala, huraian yang kelima pada menyatakan ilmu usuluddin. Bermula permulaan dan umbi atau asas bagi segala perkara yang dituntut atas mukallaf sebagai tuntutan yang putus yang dinamakan dia dengan fardu ain ialah mengenal ia mukallaf akan Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan dikehendaki dengan mengenal itu mengetahui dengan putus di dalam hati tiap-tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah Ta'ala dan tentu tidak segala perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala dan segala yang harus. Baik. Jadi kata musannif rahimahullah, tuan kitab kita dia kata permulaan ataupun umbi, dia kata umbi ni apa? Asas ataupun permulaan bagi segala perkara, yakni tiap perkara yang dituntut mukallaf, tiap perkara bagi kita, bagi mukallaf ni untuk mengetahui dengan tuntutan yang putus. Kita dituntut untuk mengetahui dengan tuntutan yang putus. Apa makna putus? Jazim. Bahasa Arab dia panggil dengan tuntutan yang jazim, dengan tuntutan yang putus, yang dinamakan dia dengan fardu ain. Ini tuntutan jazim, tuntutan yang putus itu yang dipanggil dengan fardu ain. Ialah mengenal ia akan Allah dan Rasulnya, iaitu mukallaf mengenal Allah dan mengenal Rasul. Jadi tuntutan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, tuntutan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian rasul-rasul yang wajib kita mengetahui nama mereka secara tafsil, secara terperinci, secara satu persatu adalah tuntutan sebagai tuntutan fardu ain, yakni tuntutan yang jazam. Makna kata tak boleh tidak, mesti kita kena mengetahui. Tak boleh tidak semua orang yang dinamakan mukallaf kena kenal siapa Allah Subhanahu Taala, kena kenal siapa yang menciptakan dia, kena kenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena kenal siapa rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan secara wajib bagi tiap-tiap mukallaf mengetahui sekadar hak yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal. Adapun yang tidak dituntut ataupun yang tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kenal, maka tak wajib. Jadi rasul-rasul ni yang kita wajib kenal, tuan-tuan, ada 25 je. Yang wajib kita kenal nama mereka satu persatu. Adapun selain daripada itu tak wajib kita mengetahui. Nabi Khadir alaihissalam masuk tak, tuan-tuan, dalam 25 nabi dan rasul? Tak masuk. Kita duk sebut doang. Adam, Idris sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Khidir ataupun Nabi Khadir alaihissalam tak masuk dalam 25 nabi dan rasul. Nabi Daniel alaihissalam tak masuk juga. Nabi Yusha bin Nun juga tidak masuk. Tapi kenapa kita mengenal nama mereka? Mungkin nama mereka itu di antara nabi-nabi yang masyhur selain daripada 25 nabi dan rasul. Bahkan Nabi Khidir itu mungkin lebih masyhur daripada Nabi Ilyas, ya tuan-tuan. Nabi Ilyas, ya tuan-tuan, di antara nabi yang kita mungkin jarang kenal kisah mereka, Nabi apa? Nabi Ilyas, ya. Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Itu jarang kita dengar kisahnya. Tapi nabi yang paling banyak kita dengar kisah Nabi Musa alaihissalam. Betul? Kenapa? Dalam Al-Quran, tuan-tuan, Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak sekali nama baginda disebut dalam Quran. Ada berapa kali, tuan-tuan, saya pun tak ingat, tapi banyak, lebih daripada 10 kali Allah Ta'ala sebut Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan kisah nabi yang paling banyak dalam Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam berbanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim, kita selalu mendengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Peristiwa ni nak raya korban, nanti kita dengar lagi peristiwa.
Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tinggal isterinya di padang pasir, balik pula ke tempatnya di Palestin. Tinggal isterinya di padang pasir beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Permulaan waktu itulah naiknya timbulnya kota Mekah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Nuh, kita pernah mendengar kisahnya tentang Bahtera. Nabi Yunus yang ditelan ikan paus ataupun ikan nun, ya. Nabi Yusuf yang dikhianati oleh adik-beradiknya sendiri. Nabi Sulaiman yang mempunyai tahta yang besar. Nabi Daud, ayahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mempunyai mukjizat, dapat membengkokkan besi, dan juga mukjizatnya suara yang merdu. Itu Nabi Daud alaihissalam, Nabi yang mempunyai suara yang merdu. Dikatakan Nabi Daud alaihissalam, kalau kata dia baca kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Bila Nabi Daud ni tuan-tuan, dia baca kitab Zabur, maka burung yang berterbangan pun jatuh. Disebabkan terlalu sedapnya suara Nabi Daud alaihissalam, burung yang lalu pun jatuh. Kerana apa? Enak, kerana asyik, kerana merdunya suara Nabi Daud alaihissalam. Jadi nabi-nabi yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara jelas namanya dalam Al-Quran, dan tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak masuk di dalam 25 nabi dan rasul, maka tak wajib kita mengetahui nama mereka satu persatu. Adapun yang wajib yang 25 nabi dan rasul tersebut. Kalau kita tak boleh membezakan, maka tak lepas tuntutan fardu ain kita. Kan? Di dalam rukun Islam kita wajib mempercayai, beriman kepada para rasul. Para rasul itu maksudnya 25 nabi dan rasul yang wajib kita iman, yang wajib kita kenal nama mereka satu persatu. Bila sebut Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam ini seorang nabi dan baginda juga seorang rasul. Bila sebut Nabi Idris alaihissalam, kita tahu Nabi Idris itu adalah nabi dan juga seorang rasul. Bila sebut Nabi Musa, kita tahu baginda Nabi Musa itu adalah nabi dan juga seorang rasul. Bila sebut Nabi Isa alaihissalam, kita tahu Nabi Isa itu nabi sekaligus dia juga adalah rasul. Kita dapat membezakan. Itu lepas tuntutan fardu ain kita. Tapi kalau kita tak dapat membezakan, bila sebut Nabi Isa, orang tanya kat kita, Nabi Isa ni nabi kan rasul? Kita kata wallahu a'lam. Tak tahu, Allah Taala yang tahu. Atau kita kata tak tahulah. Mungkin nabi je kot, dia tak rasul, ataupun mungkin dia rasul je kot, tak nabi. Kita ada kod di situ. Kita ada syak, kita ada ragu-ragu di situ tuan-tuan. Maka di situ tak lepas tentang fardu ain kita. Tapi bila tanya Nabi Khidir, nabi ke rasul, kita kata wallahu alam. Kita tak tahu, mungkin dia nabi, mungkin dia rasul. Itu tak apa, sebab dia tak masuk daripada nabi dan rasul yang nama yang dituntut kepada kita untuk tahu satu persatu. Nabi Khidir alaihissalam tuan-tuan, walaupun namanya secara jelas tidak disebutkan dalam Quran, betul? Secara jelas Nabi Khidir dia tak sebut dalam Quran, tuan-tuan. Tapi kisahnya disebut. Nama secara jelas tidak disebut. Seperti mana Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, Nabi Ismail disebut secara jelas namanya dalam Quran. Tapi Nabi Khidir tidak disebutkan secara jelas dalam ayat tu. Khidir tidak disebut. Tapi cerita tentang Nabi Khidir alaihissalam disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Kahfi disebut. Kan, dicerita tentang Nabi Musa ni. Cerita kait dengan Nabi Musa juga. Nabi Khidir ceritanya dikaitkan dengan Nabi Musa juga alaihissalam. Kan, cerita di ketika mana Nabi Musa mengatakan tidak ada orang yang lebih a'lam minni. Tidak ada orang yang ada cerita tu dalam kitab, disebut dalam satu kitab cerita tentang tu. Juga disebutkan relate-nya daripada ayat Al-Quran juga dalam surah Al-Kahfi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, wahai Musa, ada lagi, bukan kamu yang paling alim
Bukan kamu yang paling mengetahui. Pada zaman ini, pada masa ni sekarang ni, ada lagi orang yang lebih alim. Ada lagi orang yang lebih mengetahui daripada kamu, wahai Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa pun tercari-cari nak pergi berguru dengan orang yang tersebut. Yang dimaksudkan oleh Allah SWT disebut adalah Nabi Khidir alaihissalam. Maka pergilah, ceritanya panjang dan sebagainya. Panjanglah pergi cari Khidir ke laut. Kena naik kapal cari di laut. Dan yang bersama Nabi Musa pengikutnya waktu itu seorang Nabi juga, Nabi Yusha bin Nun, kan? Nabi Yusha bin Nun. Singkat cerita apa semua, dah jumpa Nabi Khidir alaihissalam, mintalah nak berguru kepada Khidir. Nabi Musa minta nak berguru kepada Nabi Khidir, sebab diketahui Nabi Khidir ini mempunyai ilmu yang sangat banyak. Maka di sini Allah SWT nak mengajarkan kita kepada apa tu? Yang pertama, nak mengajarkan kata tidak boleh kita katakan kita ini orang yang paling alim. Walaupun mungkin pada waktu tu mungkin Nabi Musa tu lebih alim daripada Nabi Khidir. Martabat Nabi Musa kalau nak ikutkan lebih tinggi. Kalau ikutkan martabatnya Nabi Musa mungkin lebih tinggi. Nabi Musa Nabi, bahkan Rasul. Nabi Khidir tidak ada umat, tidak ada ni macam Nabi Musa alaihissalam. Bahkan Nabi Musa tu masuk dalam 5 orang Nabi dan Rasul yang utama, iaitu dipanggil sebagai ulul azmi, ya, Nabi dan Rasul yang ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam. Tapi nak mengajarkan kepada kita bahawa walaupun mungkin kita yang paling alim, yang paling besar, yang paling hebat, tapi tak boleh mendapik dada, tak boleh mengatakan aku yang paling hebat, aku yang paling alim, aku yang paling berkuasa, aku yang paling hebat. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim, Allah Taala kata dalam Quran, di atas orang yang mempunyai ilmu, di atas orang yang alim itu alim ada lagi. Kalaupun kita di dunia ni paling alim, tapi Allah Taala lagi alim daripada kita. Itu satu. Yang keduanya, nak ceritakan tentang adab menuntut ilmu, iaitu murid kena pergi cari guru. Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir walaupun jauh, terpaksa murid perjalanan yang sangat jauh, yang sangat meletihkan. Bahkan Nabi Musa disebut dalam Quran apa? Laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Dalam Quran, dalam surah Kahfi. Laqad laqina fi safarina hadza nasaba. Nabi Musa kata, sungguhnya kami jumpa di dalam permusafiran kami ini nasaba, kepayahan, kesukaran, keletihan dan sebagainya. Dia kata anak murid kena cari guru. Itu. Kemudian singkat cerita apa semua, tuan-tuan pun pernah dengar cerita Nabi Khidir dan Nabi Musa ni. Apa semua Nabi Khidir kata, kamu tak boleh belajar dengan aku. Sebab apa? Kamu tak mampu untuk bersabar dengan aku. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dalam suratul Kahfi. Innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu tak mampu untuk bersabar dengan aku. Nabi Khidir kata kepada Nabi Musa AS. Maka Nabi Musa pun tak apa, ikut juga. Ikut juga, nanti maka akan timbullah Nabi Khidir melakukan perkara yang pada zahirnya nampak sebagai maksiat kepada Allah. Kan? Salah satunya mula dia buat apa? Merosakkan kapal. Kemudian membunuh seorang pemuda. Kemudian meruntuhkan dinding-dinding rumah di satu kampung. Tapi semua itulah sekali diketahui ada hikmahnya. Nabi Khidir bukan saja-saja melakukan perkara tersebut, tetapi semuanya itu adalah kerana perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dekat Nabi Khidir. Min ladun apa? Dari situlah ulama dia menafsirkan ilmu ladunni. Ilmu ladunni itu ilmu yang di sisi Allah. Maksud ladun, min ladun ka itu adalah ilmu yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal daripada kalimah ilmu ladunni. Kalau kita kata ilmu ladunni itu ilmu yang orang dapat tanpa belajar. Ilmu yang dapat ilham terus main.
Tak perlu berguru pun kita dapat ilmu tersebut. Itu ilmu laduni. Macam ilmu kasyaf ke, ilmu orang boleh baca hati orang lain. Dia kata dia ni ada ilmu laduni. Laduni min ladun, daripada ayat tu. Ladun ada di sisi. Itu ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana itulah ilmu laduni yang Allah Taala bagi tahu kepada Nabi Khidir alaihi salam secara direct, secara ilham, secara wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Maka di sebalik cerita tadi, maksiat-maksiat ataupun kejahatan yang pada zahirnya kita nampak itu jahat, tapi sebenarnya ada hikmah di sebalik tersebut. Kapal yang dirosakkan Nabi Khidir itu sebenarnya kapal itu ada raja yang zalim yang nak merampas ke semua kapal-kapal yang elok. Bila mana dia rosakkan kapal kawan tu, maka terselamatlah kapalnya daripada dirampas ataupun diambil oleh raja yang zalim. Itu hikmah. Kenapa dia membunuh seorang pemuda? Kerana pada akhirnya pemuda tersebut kalau tidak dibunuh waktu kecilnya, iaitu waktu masa dia muda, nanti waktu dia dah besar nanti dia akan menzalimi dan menderhakai kepada orang tuanya. Itu Nabi Khidir dah nampak dah, Allah Ta'ala beritahu. Maka dibunuh waktu tu dan didoakan untuk ibu dan ayahnya tadi ni dapat anak yang lebih baik, dapat anak yang soleh. Sebab anak ni tahu nanti dia bila dia besar nanti dia akan derhaka pada dua ibu bapa dia. Kemudian diruntuhkan dinding-dinding rumah itu kerana di sebaliknya itu ada harta yang tersembunyi bagi anak-anak yatim. Maka di situlah kita katakan apa? Itulah ilmu laduni yang Allah Ta'ala ajarkan, bagi tahu kepada Nabi Khidir alaihi salam. Baik tuan-tuan, kita kembali kepada kitab kita. Jadi cerita kata apa? Cerita Nabi ni ada yang wajib kita kenal. Rasul ni yang wajib kita kenal itu kenal dengan nama-nama ataupun rasul-rasul, nabi-nabi yang Allah Ta'ala wajibkan kepada kita untuk mengetahui secara satu persatu. Ada 25 orang nabi dan rasul. Adapun selain daripada itu, kalau kita nak tahu pun tak apa, tak tahu pun tak apa. Itu tidak menjadi sebagai fardu ain. Baik. Dengan tentu sungguh segala perkara yang wajib bagi Allah, dan tentu tidak segala yang mustahil ala Allah, dan segala yang harus. Ini kita faham tak? Wajib kita tahu perkara yang wajib bagi Allah apa, perkara yang mustahil bagi Allah apa, perkara yang harus bagi Allah SWT apa. Dan harus bagi Allah Ta'ala serta dalil-dalilnya. Dalil-dalil ini kita tahu juga, walaupun dalil itu secara ijmal saja, yakni dalil secara umum saja kita tahu. Bila ditanyakan kepada kita apa dalil adanya Allah SWT, kita jawab secara umum saja, adanya alam ini, cukup. Adanya alam ini. Bila adanya alam ini, itulah dalil, itulah petanda, itulah petunjuk kata adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalil secara umum kita dapat mengetahui, cukup. Adapun kita nak dalil secara tafsir, secara terperincinya lagi, dan lebih dalam lagi, maka itu sudah masuk kepada bahagian yang batasan ilmu fardu kifayah. Kita sebagai orang awam nak lepaskan ilmu fardu ain, ilmu tauhid, kita dapat tahu dari secara umum pun sudah cukup. Baik. Demikian juga mengetahui serta mengaku putus dalam hati bagi tiap mukallaf dengan tentu sungguh segala yang wajib bagi Rasul dan serta dalil-dalilnya. Sama juga seperti mana kita dapat tahu perkara yang wajib, perkara yang mustahil, perkara yang haram bagi Allah, begitu jugalah wajib kepada kita mengetahui perkara yang wajib bagi sekalian Rasul, perkara yang mustahil bagi sekalian Rasul, perkara yang jaiz, yang harus bagi sekalian Rasul. Perkara yang wajib, sifat-sifat yang wajib bagi sekalian Rasul ada 4. Sifat-sifat yang mustahil bagi sekalian Rasul ada 4 juga. Sifat yang harus bagi sekalian Rasul ada 1. Kan? Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Itu yang 4-nya. Siddiq, bercakap benar. Tabligh, menyampaikan. Amanah lah. Asal Melayu kita pun fahamlah amanah. Fatanah, cerdik. Kena ada sifat tu. Nak jadi seorang Rasul ni ada 4 sifat ni wajib bagi dia. Yang pertama siddiq. Seorang Nabi, seorang Rasul ini wajib mempunyai sifat siddiq.
benar. Yakni tak boleh berbohong. Sifat kadzib, sifat berdusta, sifat berbohong itu sifat yang mustahil bagi sekalian Rasul. Jadi tak ada cerita kalau dia tu seorang Rasul, kita katakan boleh jadi seorang Rasul itu berdusta, tak boleh. Boleh jadi seorang Rasul itu berbohong, bercakap bohong, tak boleh. Nabi dan Rasul ni bukan macam kita. Kita ni boleh jadi cakap bohong banyak. Bohong. Tapi bohong tu kalau kita tengok tuan-tuan dalam kitab penawar bagi hati, nanti ada bohong-bohongnya, pembahagian-pembahagian bohong. Berdusta ni kadang-kadang kalau yang haram, yang tak boleh. Kadang-kadang ada berdusta itu yang wajib. Ada berdusta yang wajib. Kadang-kadang ada berdusta itu jadi sunnah. Nanti ada pembahagiannya. Cuma pada secara mutlaknya berbohong itu tak boleh. Di dalam kitab penawar bagi hati dia bagi contoh, kalau kata ada seorang yang tidak bersalah, dia tak bersalah, tapi ada orang menganiayai dia. Jadi raja ataupun pemerintah ataupun orang yang berkuasa datang nak tangkap dia, nak jatuhkan hukuman kepada dia dengan keadaan mereka menzalimi dia, padahal dia tak salah. Kemudian dia datang kepada kita untuk minta berlindung. Maka waktu tu kita nak buat, boleh kita berdusta? Kata tak tahu. Bila ada orang datang pada kita tanya, ni fulan ni pernah nampak tak? Tak ada. Padahal dia kita simpan dalam bilik rumah kita. Duduk dalam bilik rumah kita. Tapi kita tahu kerana dia itu orang yang benar. Kita nak menegak kepada kepada hak. Kita nak menghilangkan kepada batil. Nak menghilangkan kepada kezaliman. Maka waktu tu boleh kita berdusta. Kita bohong, kita kata dia tak ada dalam rumah saya. Saya pun tak boleh tengok apa dia. Tak lalu sini, mungkin dia lalu tempat ni. Padahal kita ambil sembunyikan dalam bilik rumah kita. Maka di situ boleh untuk berbohong, berdusta itu boleh. Tapi kalau berbohong yang kepada benda yang tak boleh lah, hukumnya haram lah. Kan? Laisa minna man ghashana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada kami ni orang yang berdusta, orang yang suka bercakap bohong. Laisa minna man ghashana. Nabi kata, bukan daripada kami, yakni bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghashana, orang yang bercakap berbohong. Dan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, petanda bagi orang munafik itu idza haddatsa kadzaba, apabila dia bercakap dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia membuat satu janji, akhlafa, dia memungkiri janji tersebut. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah kepadanya satu perkara, khana, dia mengkhianati amanah tersebut. Itu 3 tuan-tuan ciri ataupun tanda orang munafik. Nabi kata yang pertama, idza haddatsa kadzaba, yakni tanda yang paling jelas, tanda yang paling besar kalau kita nak tahu dia itu orang munafik, dia bercakap dia bohong. Baik. Ada cerita ni, cerita dongeng lah tuan-tuan, saya dengar dulu. Ada tuan-tuan guru cerita. Ini cerita dongeng, bukan hadis sahih pun, riwayat pun tak mutawatir. Ada 2 orang ni, anak beranak, anak dan bapa. Bapa dan juga anak. Dua-dua orang ni kaki bohong. Kaki bohong memang orang tahu lah, satu kampung tu pun, satu negeri tu tahu kata mereka berdua ini memang kaki bohong. Lepas tu satu hari duduklah anak dan bapaknya ini duduk di tepi sungai. Nak bertobat dah kata. Dia kata anak dia kata kat ayah dia, ayah kita ni lama dah duduk bohong banyak ni, hari ni kita nak bertobat dah. Lama dah duduk bercakap bohong ni, hari ni kita bertobat dah. Lepas tu ayah dia pun kata, iyalah, kita bertobat lah, hari ni kita bertobat. Kita duduk di sungai ni, kita bertobat lah. Lama dah kita ni pun kira cakap dia mesti bohong lah. Dia lama, dia nak bertobat. Ini Alkisahnya nak bertobat lah 2 orang ni. Maka bila nak bertobat tak apalah. Maka
bila nak bertaubat itu ayah dia, anak dia kata suruh ayah terjun dululah dalam sungai ni. Sajalah nak mandi macam mana dia terjun. Suruh ayah dia terjun. Ayah dia terjun, kemudian lama. Anak dia kata, mana ayah aku ni, lama sangat ni. Lepas tu duduk lama, barulah naik ke permukaan air. Lepas tu naik ni anak dia kata, awak ayah, kenapa ayah terjun lama sangat? Kenapa ayah terjun lama sangat? Padahal kaki ayah dia tadi tersangkut di pokok ataupun di celah-celah dekat sungai. Sangkut lama, ayah dia lama lah duduk bawah tu, baru naik. Kemudian ayah dia kata apa? Lama tadi terjun tengok ada kedai kopi. Terjunlah sungai, dia ada kedai kopi lah sungai. Jadi ayah pun minum minum, lepas tu baru naik. Anak dia pun percaya, ada kedai kopi. Terjun pula anak dia. Terjun kepala anak dia kena batu kan. Batu naik timbul, tengok anak dia kepala benjung. Ayah dia tanya, kenapa kepala kan? Kenapa kepala? Lepas tu anak dia kata apa? Ni sebab ayah tadi minum kopi tadi tak bayar kan. Jadi saya pun kena pukul lah dengan tuan kedai kopi tadi. Jadi cerita nak kata kisahnya, alhasilnya apa? Dua-dua pun tak berjaya untuk bertobat. Dua-dua pun masih bercakap bohong. Walaupun dah terjun dalam sungai pun, kalau kata dia bohong situlah dia tak bertobat juga. Kisah anak dan ayah anak. Baik, jadi nak cerita apa tuan-tuan? Cerita kata orang munafik ni, Nabi kata tanda yang pertama adalah iza haddatsa kadzaba. Apabila dia bercakap, pasti dia akan berdusta, pasti dia akan berbohong. Baik. Jadi seorang nabi tuan-tuan mesti ada sifat siddiq, bercakap benar. Kemudian mesti bersifat dengan tabligh. Tabligh ini menyampaikan, yakni menyampaikan risalah, menyampaikan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana syariat tersebut disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul tersebut untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu maksud tabligh, menyampaikan. Sebab tuan-tuan, kalau kita tak perincikan, kita tak huraikan dengan makna tabligh, kadang orang tersalah faham tentang makna tabligh. Sebab dia kata semua segala yang Nabi tahu ni Nabi tabligh, Nabi sampaikan kepada kita. Walhalnya bukan macam tu tuan-tuan. Ada perkara yang Nabi tahu tapi Nabi tak bagi tahu, Nabi tidak sampaikan kepada kita. Kenapa? Kerana itu bukan daripada syariat, kerana itu bukan daripada perkara yang diwajibkan kepada Nabi oleh Allah SWT kepada Rasul untuk dia menyampaikannya kepada umat. Sebab tu bila kita kata tuan-tuan ada perkara yang Nabi tak sampaikan kepada kita, kalau orang tu dia tak merincikan semua makna tabligh, dia akan kata apa ni? Ni ajaran mana? Nabi tak sampaikan pula. Mana kata Nabi itu bersifat dengan kitmanul ilm. Nabi itu bersifat dengan menyembunyikan ilmu. Nabi itu menyembunyikan segala perkara, satu perkara yang Allah Ta'ala suruh sampaikan. Tidak. Bukan makna macam tu. Maknanya Nabi bila Nabi tak bagi tahu, boleh jadi perkara tersebut tidak masuk kepada syariat. Perkara itu bukan syariat, maka Nabi tak wajib untuk menyampaikan. Sebab tu makna tabligh tu maksudnya tabligh bima umira bitablighihi. At-tablighu bima umira bitablighihi. Menyampaikan perkara yang wajib ataupun perkara yang disuruh, perkara yang diperintahkan oleh Allah bitablighihi, untuk menyampaikan perkara tersebut. Maksud kata ada perkara yang Allah Ta'ala tak suruh untuk menyampaikan, maka Nabi mungkin tak menyampaikan. Jadi itu bukanlah benda yang pelik tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila ada orang yang katakan kan dia jumpa Nabi, ada orang klaim kata dia mimpi jumpa Nabi, ada klaim kata Syekh fulan kan mimpi jumpa Nabi, lepas tu bagi aura, bagi zikir-zikir yang boleh diamalkan. Kita nak kata benda itu secara betul 100% tak boleh. Kita nak kata salah secara 100% pun tak boleh. Kita kena check dulu.
Kalau kita betul dia mimpi jumpa Nabi dan memang betul Nabi datang dalam mimpinya bagi satu zikir untuk dia beramal dan sebagainya, tak ada masalah, sebab itu bukan daripada syariat. Faham tak? Sebab zikir-zikir hari ini bukan sebagai syariat. Ada pun menyampaikan kalau dia klaim kata Syekh dia mimpi jumpa Nabi, kemudian Nabi bagi tahu ada semayang yang ke-6, itu confirm tak betul. Sebab itu menyangkut dengan syariat. Syariat dah lama dah settle dah. Penurunan semayang, puasa, semua ni dah settle dah. Tak ada dah tukar tambah lepas tu. Ada pun perkara yang luar daripada syariat, mungkin daripada mimpi jumpa Nabi, mungkin Nabi bagi tahu amalan-amalan, ataupun zikir, ataupun aurat, ataupun doa. Misalnya ada doa, mungkin dia itu ada masalah, dia mimpi jumpa Nabi, Nabi bagi tahu macam ni untuk menyelesaikan masalahnya, bagi tahu macam ni. Mungkin boleh jadi. Kalau kata dia mimpi jumpa Nabi betul lah kan. Tapi masalahnya nak jumpa Nabi betul ni bukannya sembarang orang. Hanya orang yang betul-betul hatinya bersih, hanya orang yang betul-betul hatinya itu kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang betul-betul rasa cinta sungguh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah Nabi hadirlah mimpinya. Adapun orang yang dia tak ada, bila sebut je nama Nabi tak ada rasa apa, bila sebut je nama Nabi tidak mahu berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jauh sangatlah orang itu nak mimpi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan. Dia bukanlah itu kita kata ada orang klaim kata kan, kalau macam tu kan, Nabi ni dia ni jadi sahabat ataupun dia ni Nabi bagi syariat yang baru kat dia, bukan. Sebab tu kita kena faham makna Nabi menyampaikan itu adalah perkara yang menjadi syariat, perkara yang menjadi pokok agama, perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kepada makhluk daripada ibadahnya, daripada menakahnya, daripada sebagainya, sembahyang, puasa dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Seorang Nabi, seorang Rasul ni mesti bersifat dengan fatanah. Fatanah ni maksudnya cerdik, pandai, jelang. Sebab apa? Sebab seorang Nabi dan Rasul bila mana dia nak berdakwah kepada umatnya, maka adalah tentangan-tentangan, ada rintangan-rintangan daripada puak kufar, daripada golongan musyrikin, daripada golongan orang kafir yang datang nak berhujah, nak berdebat dengannya. Maka seorang Nabi, seorang Rasul mesti wajib mempunyai sifat fatanah. Lawannya baladah, bodoh. Seorang Nabi, seorang Rasul tidak memiliki sifat bodoh. Kemudian lawan-lawannya yang tadi itu dia bagi sifat mustahil. Kemudian satu sifat yang harus bagi sekalian Rasul, iaitu sifat a'radul basyariyah. Seorang Nabi, seorang Rasul ini harus mempunyai sifat-sifat kemanusiaan. Maksudnya seorang Rasul dia harus baginya mempunyai sifat yang sama seperti sifat manusia yang lain. Daripada makannya, daripada minumnya, daripada berkahwinnya, daripada sakitnya, daripada demamnya, tidurnya dan sebagainya. Maka seorang Rasul, bila mana Rasul itu manusia, maka mesti mempunyai sifat kemanusiaan. Maka seorang Rasul juga harus baginya sakit. Seorang Rasul juga harus baginya berkahwin. Cuma pada syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berkahwin yang melebihi daripada 4 itu hanya khususiat kepada Nabi. Itu tidak dikhususkan ataupun tidak disyariat kepada umatnya. Jangan kita kata boleh kahwin lebih daripada 4, Nabi kahwin 10, kita nak kahwin 10, tak boleh. Jadi syariat kita hanya 4 itu khususiat saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Rasul juga harus sakit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam harus pernah juga baginda sakit. Nabi Ayub alaihissalam, kan, kita baca dalam sejarah Nabi Ayub alaihissalam, Nabi yang diuji dengan sakit sakit kulit. Sakit kulit. Cuma kita nak tekankan ataupun kita nak highlightkan di sini, walaupun seorang Rasul itu harus memiliki sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan yang lain, tapi sifat-sifat tersebut hendaklah tidak menjatuhkan martabat mereka yang mulia. Sifat tadi tidak menjatuhkan martabat mereka yang tinggi, tidak menjatuhkan martabat mereka
sebagai seorang rasul. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kita mensifatkan sifat sakitnya Nabi Ayub alaihi salam tersebut, tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam menyifatkan sakitnya Nabi Ayub. Maksudnya tak boleh kita katakan sakit Nabi Ayub tu sampai lari bila nanah keluar dengan ulatnya. Ada orang kadang dia terlebih nak kata Nabi ni diuji dengan teruk oleh Allah Subhanahu Taala, kan? Nabi Ayub ni diuji dengan teruk, diuji dengan hebat oleh Allah Subhanahu, tapi Nabi Ayub tetap bersabar, sehingga kan dia berlebih-lebihan sampai dia menyebutkan sakitnya Nabi Ayub itu sampai bila tengok tu ulat keluar bernanah. Maksudnya bila sampai tahap tu tuan-tuan, sampai tahap ulat keluar bernanah dan sebagainya, bila orang datang dekat berbau busuk dan sebagainya, orang datang dekat, orang akan lari. Maka itu tidak layak bagi seorang rasul. Sebab itu dah menjatuhkan martabat mereka yang tinggi, martabat mereka yang mulia. Maka bila kita mensifatkan Nabi sakit, sakit sahaja. Tidak boleh kita berlebih-lebih sampai kadang kita mungkin tidak tidak sedar bahawa itu sudah menjatuhkan martabat mereka yang tinggi. Baik tuan-tuan. Itu. Jadi segala sifat yang wajib, yang mustahil dan yang harus bagi Rasul serta dalilnya. Sampai pukul berapa? Isyak ke berapa? 8? Sekarang? 1 minit lagi tak? Sikit lagi tuan-tuan. Bukanlah dikehendaki dengan mengenal itu mengenal hakikat zat Allah, kerana yang baru tak dapat mengetahui akan hakikat yang qadim. Ini kita kena highlight juga. Yang dimaksudkan dengan kita wajib untuk mengetahui Allah Ta'ala, itu kita mengetahui secara Allah Ta'ala ada sifat-sifat yang wajib baginya. Bukan kita kenal Allah Ta'ala itu dengan hakikat zat. Sebab hakikat zat Allah Ta'ala kita tak dapat mengenal. Maksudnya secara hakikat Allah Ta'ala itu macam mana, kita wallahu a'lam. Sebab Allah Ta'ala tidak tunjukkan kepada kita. Jadi kita mengenal Allah yang dikatakan ma'rifatullah, kita mengenal awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala ini dengan jalanan kita mengetahui Allah Ta'ala itu bukan sepertinya makhluk. Allah Ta'ala tidak berjirim, tidak berjisim. Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang wajib, yang sempurna baginya itu. Adapun hakikat zat Allah, mana hakikat ni apa? Kalau cawan ni kita tengok, kita nampak cawan ni macam ni. Orang kata cawan ni bentuknya bulat, boleh letak ada dalam macam tu. Okey, itu sifat-sifat yang kita tahu. Tapi kita tak dapat tahu hakikat. Bila kita tengok nampaknya cawan, kita dah dapat hakikat cawan. Jadi bukan kita kenal Allah dengan dapat melihat hakikat Allah macam tu. Kita mengenal Allah dengan adanya sifat-sifat Allah SWT yang kita akan belajar, yang kita mengaji di dalam sifat 20. Ini kaedah yang disusun oleh Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Sebab tu dalam ulama kata la ya'rifullah illallah wal ajzu an darkil idrak wal bahsu fi dzatillah isyraq. Itu kalam yang masyhur yang ulama. La ya'rifullah illallah, tidak mengenal Allah melainkan Allah Ta'ala juga. Yakni mengenal secara hakikat. Adapun kita mengenal Allah Ta'ala ni secara sifat, membahaskan sifat-sifat begitu begini, Allah Ta'ala tak sama dan sebagainya. Wal ajzu an darkil idrak, kita lemah, kita tak boleh nak faham hakikat Tuhan, hakikat Allah. Sebenarnya itu adalah kita faham dah. Kita panggil wal ajzu an darkil idrak wal bahsu fi dzatillah isyraq. Membahas tentang zat Allah Ta'ala itu adalah isyraq, syirik. Maksudnya syirik sini membahas tentang hakikat zat. Adapun kita bahas Allah Ta'ala ini tak duduk, Allah Ta'ala tak bertempat, Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim macam kita, itu bukan bahas tentang hakikatnya, bahas tentang sifat, bahas tentang perbezaan Allah Ta'ala dengan makhluk. Itu tak apa. Adapun kita bahas kata Allah Ta'ala begini terus, secara real, secara hakikat nampak, itu syirik, kata ulama, para ulama. Baik tuan-tuan, insya-Allah kita berhenti situ dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pembahasan kupasan kita pada kelas ataupun kuliah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna waj'alna min ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.